الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Khabar tuan-tuan, Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi sesi kelas kita, kelas asas i'rab dan terjemahan ayat-ayat Al-Quran, kelas bahasa Al-Quran. Minggu ni kita dah masuk sesi yang ke-65, kalau tak silap. Dan kalau ikut kita punya siri ni, sesi yang ke-64, 63, 62, 61 hampir arba' halaqah, hampir 4 sesi, 4 episod, 4 minggu kita bincang tajuk luar, hampir 4 minggu, sebulan lah kita bincang tajuk luar dengan semua. Jadi untuk minggu ni kita relax. Saya nak masuk kembali kepada surah sebagai pengulangan kita, dan juga adalah mungkin nanti kalau ada apa-apa soalan berkaitan nahu surah Al-Quran dalam ayat yang kita bincang ataupun di luar, boleh simpan di hujung. Kita akan buka untuk pertanyaan lah kalau ada sebarang masalah yang berbangkit. Okey. Hari ini nak bincang sambungan ayat yang ke 29 ni, ayat-ayat yang ke-29. Okey, sekejap saya stop share dulu. Saya nak share ayatnya itulah ya. Boleh standby ayat tu ataupun boleh tuan-tuan kiranya tengok dulu ayat yang kita nak bincang tu. Saya stop sharing kejap screen tu sebab nak ambil ayat yang ke-29 ni, sebab yang terakhir kita bincang itu adalah pada ayat yang ke-28. Agak lama juga. Sebulan saya ambil waktu, sebulan saya berkongsi dengan ibu ayah tajuk luar. Jadi untuk minggu ni kita akan bincang kembali kepada surah, narji' ila surah. Okey, ini ayat yang ke-29 ya. Kalau yang ikut kita punya sesi yang ada kita punya nota, so yang terakhir ayat yang ke-28. Ini ayat yang ke-29. Pembincangannya agak direct, ringkas, jadi ambil peluang malam ni kita mengimbas tajuk-tajuk yang asas ataupun poin-poin yang basic dalam bahasa Arab Al-Quran. Ayatnya bismillahirrahmanirrahim. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-29 ni dalam surah Al-Baqarah. Jadi malam ni kita bincang ayat, nak bincang satu persatu. Nanti kalau ada soalan boleh hantar pada chat inbox, ada nanti free kita baca. Dan nanti di hujung kalau nak tanya pun kita sangat alu-alukan tuan-tuan di hujung. Okay, dalam 10 minit kita bagi ruang untuk di hujung nanti punya sesi. Baik.
um, di awal di awal kalau kita lihat ayat ini dimulakan dengan huwa. Huwa semua orang tahu, huwa apa nama dia? Dhamir yang munfasil, kata ganti nama yang munfasil, yang tak melekat, yang berpisah. Dia punya dia isim lah, isim yang kerap kita jumpa. Apa nama, apa terjemahan huwa tu? Dia biasanya huwa ni dia seorang lelaki. Dalam ayat ni dia merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dia Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pada kita punya kad ni, saya ambil peluang nak tunjuk sedikit supaya dapat murajaah untuk minggu ni. So, banyak tajuk kita dah bincang. Ada mungkin yang dapat ikut, ada mungkin yang tak dapat. Ada mungkin yang cepat, ada mungkin yang agak lambat. Jadi nak minta tuan-tuan untuk simak balik sama-sama. Ya, apa yang kita dah belajar sebelum ni. Jangan biar macam itulah. Maksudnya tajuk baru mengulang, kena mengulang jugalah. So kan, sebab kita tajuk tu makin lama makin ada yang bertambah. Dia tak mahu yang asas seperti ini kita biarkan. Dia masuk sini. Okay, huwa. Okay, dhamir munfasil. Baik, dhamir yang munfasil, yang berpisah. Baik. Kemudian ada alladhi. Okay. Alladhi ni dia wajib ada terjemahan apa? Alladhi. Sebab dia berkait. Dia kait antara baina al-kalimah as-sabiqah ma'al kalimah lahiq. Maksudnya dengan antara word yang sebelum dengan word yang selepas, dia kait. Alladhi ni ada kadang-kadang jumpa alladzina. Itu semua at least kena ada apa alladhi tu. Ingat tak? Kena ada terjemahan apa? Alifah yang. Yang kereta yang mahal itu. Contohnya. As-sayyarah al-ghaliyah. Contohnya. Jadi dia masuk sinilah yang berkait alladhi. Berkait ni maksudnya dia kaitkan. Alladhi ni kaitkan antara huwa dengan khalaqa. Bila cerita khalaqa ni banyak kita jumpa dalam Quran. Saya sarankan nanti kalau lapang-lapang bukalah pada Quran Corpus ni. Biasa Quran Corpus ni kalau yang buat study bidang Quran, dia akan refer lah rasa. Boleh kata macam kita punya marajik, reference kan, contoh nak cari khalaqa. Kam marrah, kalimah khalaqa maujudah fil Quran. Berapa banyak perkataan khalaqa diulang. Ini wallahu alam lah ya. Tapi dia tunjuk ada 203. Mi'atan wa thalath marrah. 203 tuan-tuan, cukup banyak. Jadi dengan bentuk mudhari' campur lah tu. Dia campur kan secara umumnya dengan bentuk masdar dia. Khalaq, creation. Nampak itu masdar lah, khalq. Akad dia khalaqa. Okey, khalaqa. Jadi kalau boleh imbas balik apa beza khalaqa dengan ja'ala. Kita dah cerita banyak. Bukan tak pernah cerita. Pernah cerita, ada sesi tu kadang-kadang sampai 3-4 kali kita ulang. Beza khalaqa dengan ja'ala, umum je lah. Kan kalau khalaqa ni, khalaqa maksudnya apa? Khalaqa maksudnya menciptakan. Yang menciptakan ni biasa khalaqa ni dia peringkat yang pertama lah. Peringkat yang pertama daripada tiada kepada ada benda tu. Kalau ja'ala ni biasa yang kedua lah. Kalau ja'ala menjadikan, dia biasa digunakan berkaitan peringkat yang kedua. Lepas khalaqa, daripada benda tu yang ada dijadikan untuk tujuan apa, kan dijadikan untuk fungsi apa. Jadi itu pun antara yang kita dapat nampak kehalusan kata jugalah khalaqa dengan ja'ala ni. Sebab umum belajar khalaqa ja'ala samakan pattern kosong. Pattern kosong tu maksudnya dia tak ada apa huruf tambah. Memang dia tataka root words. Khalaq, ja'al, ujung baris atas. Kan tahu di ujung akar sebab ujung baris atas. Kita belajar apa-apa huruf, apa-apa kata yang ujungnya itu
hujungnya itu dia baris atas macam yang ini, ya. Maka ini berkaitan dengan kata ka, ya, ada huwa dalam dia, ada huwa dalam khalaqa, luar ayat ada huwa, dalam khalaqa ada huwa, dalam ja'ala ada huwa juga sebab fi'il madhi. Minta tolong yang asas ibu ayah tengok bahagian macam tu. Bila kita baca Quran tu kita rasalah zauq dia tu. Sebab kita kenal perkataan tu umum. Tak ada kita tak nampak langsung. Taklah kita ni 100% bergantung penuh dengan terjemahan, kan. Bukan kata membaca terjemahan tu tak bagus. Bagus sebagai bantuan kita, tapi jangan rasa dengan terjemahan tu kita dah rasa cukup. Itu yang tak sepatutnya lah, rasa berpada dengan terjemahan. Kita tak nak belajar, kita tak nak tambah ilmu, kita nak cuba faham. Jadi kita baca apa sebenarnya? Kita baca Al-Quran semata ladang pahala kita macam tu, tanpa kita ada usaha nak faham. Jadi kat situ kita kena fikirlah, tujuan Quran untuk apa? Untuk baca, hayati, faham, amalkan. Jadi asas bahasa tu paling tidak tu kita ada usahalah ke arah tu untuk faham. Okey, baik. Khalaqa ja'ala ni katakan hujung baris atas fi'il madhi, ada huwa, basic word, root words. Khalaqa menjadikan. Kalau nak ambil sampel ataupun beza, saya recommend, kan tadi ada bincang, saya kata khalaqa dengan ja'ala ni dua-dua boleh menciptakan, menjadikan. Apa beza dia? Ulama tafsir kata khalaq dan dia punya mushtaq perubahan dia, menciptakan ni biasa menciptakan peringkat awal lah. Khalaqa ni digunakan untuk menciptakan tentang penciptaan sesuatu tu di peringkat pertama, di peringkat ula, ya. Marhalah ula, peringkat pertama daripada benda tu tak ada kepada ada. Kalau yang ja'ala tu dia peringkat yang kedua, menjadikan. Ja'ala menjadikan peringkat yang kedua selepas daripada khalaqa biasanya. Ja'ala ni daripada benda tu dah ada, bukan nak cerita benda tu tak ada. Maksudnya kalau gunakan ja'ala, benda tu dah ada, tapi sesuatu tu dijadikan untuk tujuan apa? Untuk fungsi apa? Contoh dia kan, dia punya tartib isti'mal al-kalimah, susunan penggunaan kata tu. Jadi secara logiknya khalaqa dulu ke ja'ala dulu? Khalaqa dulu. Kan cipta, lepas tu ja'ala. Jadikan benda yang dah diciptakan tu kepada apa tujuan dia, apa dia punya wazifah, apa dia punya gharad. Ada tak contoh? Contoh satu ayat boleh jadi sampel nak faham khalaqa ja'ala ni sikit. Ada beberapa session, boleh tengok nota, dah pernah bincang. Jadi saya ulang je balik. Ada satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebutnya, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ambil ayat tu, tandakan ayat yang memperlihatkan perbezaan makna ataupun perbezaan makna semantik ataupun makna tersirat antara khalaqa, cipta, dengan ja'ala. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia nampak khalaqa ja'ala ni umum dia lebih kurang sama. Kan? Tapi bila kita relate dengan Quran, sangat-sangat berbeza. Itu antara pandangan para ulama lah. Para ulama tafsir. Ayat 13 boleh jadi sampel. Kita tengok kejap ayat 13 surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Ni sebagai contohlah sikit, ya. Sebab yang lain ni, kalau lihat pada ayat ni, yang lain ni, maksudnya kata yang berikut, kata yang ada berbaki ni, itu direct. Dia taklah begitu kompleks untuk kita fahamkan. Jadi saya nak bincang sedikit syawahid ataupun contoh di luar. Okey. Ayat berapa tadi? 13 Al-Hujurat kan? Ustaz kata
khalaqa dulu, khalaqa peringkat pertama cipta, daripada benda tu tak ada kepada ada. Then the second baru ja'ala. Kira ja'ala tadullu 'ala al-marhalah tsaniyah, menunjukkan kepada the second punya pace daripada benda tu dah ada. Ja'ala ni bila gunakan ja'ala dan perubahan, benda tu dah ada. Tapi Allah nak cerita benda tu yang dah ada tu dijadikan untuk tujuan apa? Untuk fungsi apa? Biasa macam itulah. Biasa macam tu kalau kita bincang daripada sudut perkataan itulah. Saya tunjuk dulu untuk ni kot untuk apa? Untuk contoh. Kalau cerita tak tunjuk contoh nanti tak berapa dapat. Tak tunjuk contoh Quran nanti dia tak berapa clear apa yang dibincangkan. Apa beza dia? Khalaqa cipta, ja'ala jadi. Dengar sekali macam lebih kurang, tapi tak, dia lain. Nampak tak kat sini? Saya bukan nak bincang ni, tapi nak tunjuk umum. Ni. Allah. Okey. Maaf kalau kurang clear. Okey. Ni ya. Khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Nampak tak? Apa yang datang dulu? Khalaqna, ya, khalaqa. Khalaqa mesti akan datang dulu sebab cipta daripada benda tu tak ada kepada ada. Peringkat pertama. Cipta siapa? Kum, ya? Manusia. An-nasu jami'a. An-nas. Cipta manusia. Ya, manusia daripada tak ada kepada ada, maka nak cerita manusia daripada tak ada kepada ada menggunakan khalaqa, khalaqnakum. Ya? Kami telah menciptakan kamu manusia. Ya? Ciptakan ada yang laki, zakar, ada yang perempuan, unsa. Ya, ini unsa bukan khunsa. Tu khunsa tu lain, ni unsa ni perempuan. Ya, unsa. Tu kena beza jugalah. Okey, baik. Ni unsa perempuan. Okey. Pure perempuan, original. Okey, so lepas tu apa? Lepas dah cerita tu, nampak tak bila Allah nak cerita mula-mula cipta manusia tu daripada tak ada kepada ada, so gunakan khalaqa lah. Khalaqa ni first peringkat, daripada tak ada kepada ada. Tapi Allah nak cerita manusia yang dah ada tu Allah jadikan kepada ada berbangsa, ya, kita kata ya, syu'ub, sya'ab, ya, maksudnya ada berbangsa, ada qabail, ada kabilah, ada puak, kan suku lah, ada kaum ni lah, kaum tu lah. Nampak tak? Maksudnya bila nak cerita manusia tu dah ada, ya, tapi manusia yang dah ada tu dijadikan untuk tujuan apa, ataupun dijadikan dalam bentuk yang macam mana lagi. Jadi tu dia punya extend, punya explanation. Kan bila peringkat yang berikutnya manusia tu dah ada tapi dijadikan untuk tujuan apa, bentuk macam mana. Jadi itu lebih kepada peringkat yang kedua. Maka bila peringkat kedua yang cerita manusia tu jadikan dalam bentuk berbangsa, berkabilah, berpuak, ada sukunya. Maka itu cerita melibatkan peringkat yang seterusnya. Peringkat yang kedua manusia itu dijadikan untuk apa? Maka bila peringkat kedua digunakan ja'alna. Itu dah pernah bincang. Saya sekadar ulang malam ni. Tengok nota, tengok rakaman, nanti dapatlah. Okay, itu sedikit pengulangan kita. Okey. Balik kepada ayat 29. Okey, dibincang kita apa? Allah kata dialah Allah yang kita kata menciptakan pun boleh ataupun menjadikan pun boleh. Ini terjemahkan menciptakanlah, menciptakan. Okey. Menciptakan ya lakum. Lakum tu dalam bahasa Arab disebut sebagai macam lakum tu lah, ya, kira syibih jumlah jugalah, kan kira frasa juga sebab dia tergantung lakum.
Kalau dengar pun macam dalam soal kafirun kan. Lakum ni untuk kamu. So apa untuk kamu ni? Kan? Lakum, bagi kamu. So apa untuk kamu ni, bagi kamu ni. Jadi itu ada melibatkan syibih jumlah jugalah ya. Kalau kita bincang dia punya frasa ataupun dia punya istilah. Tapi lakum tu dia gabung apa? La, haraf, jar dengan kum. Okay. Kita belajar haraf jar la ni untuk bagi ya. Kum ni dhamir mutasil kamu semua. Kenapa dia gunakan la sedangkan kita tahu dalam bahasa Arab haraf jar ada la dan juga ada li. Itu ingat tak? Kenapa gunakan la? Sedangkan haraf jar ada li juga. Kenapa contoh ya? Dia tak sebut likum, khalaqalikum. Ini bukan soal bunyi sedap tak sedap. Saya tahu mungkin ada kalangan kita yang mungkin fikir macam tu. Ini bukan soal itu setakat apa yang saya belajar lah ya tuan-tuan. Sebab memang ada kaedah dia kan. Kalau kita lihat contoh lah. Jadi di situ kita boleh mudah nak faham. Kita create lah. Ataupun kita bezakan lah. Kan berdasarkan contoh Quran. Kalau la ni bila? Laka, lana, laka, 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 lakuma, lakum. Guna la tu, la, baris atas ni, jar, bila? Kalau melekat dengan dhamir saja. Yang kita doa untuk pengantin tu. Kan? Barakallahu lakuma. Untuk engkau berdua. Sini. Untuk engkau berdua. Kan? Pengantin lelaki, pengantin perempuan. Disebutlah lakuma. Kita tak sebut li kuma. Kan? Kita tak disebut li. Meskipun kita tahu ada li. Kalau ada li. Maksudnya apa? Kalau yang la khusus li dhamir ataupun dhamair ya, dia sambung dengan dhamir je, dhamir yang melekat lah, laka, lakuma, contoh dia. Okey. Kalau yang li ya, kalau yang li ini melekat dengan apa-apa isim kan, selain saya tulis jauhi sikitlah ya, selain dhamir ya, apa-apalah kalimah Allah ke ya, lillah, alhamdulillahi rabbil alamin, digunakan li. Okey, tu semua orang tahu. Kenapa kita tahu? Kita dah sesi 65 ni tuan-tuan. Bukannya baru. Jadi yang ikut kita punya kelas anjuran Hari Qiraat Center ni, terutamanya kelas i'rab, kelas bahasa Al-Quran, mesti dah nampak sikit apa yang kita bincang tu. Clear lah, maksudnya nampak ada ustaz cerita fi'il madhi lah. Lepas tu ada mungkin melibatkan pola ayat lah, cerita lali tu, dan asas-asas isim tu kita dapat nampak clear. Kalau tak bincang pun dah boleh kita tentukan sendirilah dengan kefahaman dan ilmu yang kita ada. Okey. Dialah Allah yang menciptakan lakum untuk kamu semua, untuk kamu semua manusia. Tak kiralah beriman ke, kafir ke, Allah ciptakan untuk semua manusia ni. Okey. Apanya tu? Kan? Ma fil ardi jami'a. Ma ni boleh tak jangan terganggu dengan sabdu tu. Saya tulis begini sebab dalam mushaf ada sabdu. Kalau tak silap lah ya, tuan-tuan. Tapi untuk belajar, sabdu tu kita buanglah kan. Sebab sabdu tu dia ada melibatkan baris berkaitan tajwid. Kan yang huruf yang asal ataupun huruf asal bahasa Arab ni macam tu je kan. Jadi janganlah terganggu dengan sabdu tu. Dia tetap begini juga. Dia cerita ma ni adalah artinya timbul 4. Ada wahid, isnan, ada 4. Ada arba'atu anwa, ada 4 jenis ma. Punyalah banyak ma ni kan, kita nak tengok, kita nak perhatikan ya. Kalau susah-susah sangat, tengok pada nota yang kita kongsi pada bawah ni. Kan dia semua kita ada locate, kita ada kumpulkan ma. Ada ma mausul, apa yang biasa tengah.
hujung ayat. Ada ma istifham, ya. Ini istifham ni tanya. Apakah? Biasa awal ayat. Ma ismuka, ya. Apa nama kamu? Ma, apa lagi? Ma hiwayatuka, apa hobi kamu? Kadang bahasa ni ada tempat kita fikir logik je. Berdasarkan kita dah ada, kita contoh native speaker untuk Malay, kalau Melayu pun kalau apa ni biasa kat mana? Kalau apa, apakah tanya istifham? Awal kan? Contoh surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal qari'ah, ma tu. Apakah itu Al-Qari'ah? Kan? Sama je. Tak ada yang beza pun. Tapi ada part kita kena nampak betul-betul lah ma. Nak kenal ma tu macam mana. Okay? Kalau ma yang nafi, yang tidak, lepasnya madhi. Ada ma jazam 2, apa jua, lepasnya ada 2 mudhari'. Agak-agaknya lah kan, kalaulah kita ni tak refer terjemahan, agak-agak ma di sini sesuainya apa? Nak kata ma awal ayat bukan kod, ya. Tuan-tuan pun mungkin rasanya nampak macam itulah, ya. Sangat tak logik lah kata ma atau awal ayat. Maksudnya dia bukanlah ni. Mereka kata ma lepas di madhi. Dah 64 episod ni. Mesti dah boleh agak takal lepas ma ni ada fi'il madhi ke? Kan fi tu haruf jar. Selepasnya ada ke fi'il madhi? Tak ada. Jadi tak logik lah nak kata ma nafi ni. Dan ini dia bukan fix tau. Saya nak cerita awal dengan tuan-tuan, ini bukanlah cara yang fix. Ini kita kata majority. Dia punya akthar isti'malan, kebanyakan guna macam tu. Setakat apa yang kita nampak daripada pattern penggunaan ma tu. Jadi bukanlah kata wajib nak kenal ni macam tu, tapi kebanyakan. Jadi, bila kebanyakan kita ambillah juga as a bantuan kita kan nak faham. Contoh sekarang. Boleh ke kata ma jazam? Ma jazam lepas kena ada mudhari'. Ma ni lepas mudhari' ke? Mudhari' Anita. Tak ada. Tinggal ma apa? Ma mausul. Apa? Apa yang? Tengah ayat. Tengah ayat. Gunakan ni. Yang ada buka. Yang tak ada tanda. Ya. Okey. Kita tambah kat sini lah, ya. Ma apa yang. Lepas tu nanti di ujung saya minta tolonglah, ya tuan-tuan, kalau ada apa-apa soalan di ujung nanti tanya ujung. Boleh nanti tanya kumpul. Nanti mungkin ujung dah lama tak ada soal jawab kan, maksudnya kalau dah lama tak open macam tu, so nanti ujung kot kita buka. Sebab ni ayatnya terlalu, bagi saya dia direct. Tuan-tuan boleh cuba. Nampak clear dia tak ada apa yang menyukarkan kita. Mungkin sikit jami'ah, mungkin sikit sawahun nasabah, yang lain direct. Nampak. Maksudnya kalau kita cuba kenal perkataan tu, kita ataupun kita nak tanya nahu sorof dia, clear lah. Dia taklah begitu tajuk yang advance. Okay? Baik. Ma ni apa yang? Segala apa yang ada, ya? Fil ardi, ya? Fi ni haruf apa? Jar. Maksudnya apa? Di, ataupun di dalam, ataupun pada. Kita kata apa yang ada fil ardi lah. Al-ard, bumi. Kan bumi ni lah. Bumi. Al-ard ni dia boleh dua maksud. Satu, al-ard ni bumi. Tanah pun boleh juga. Tanah ke ataupun dataran ke. Tapi biasanya al-ard dalam Quran memberi makna bumi. Ya, earth. Okey. Apa yang ada di bumi? Allah kata, ya, Allah telah menciptakan, ya, segala apa, ya, Allah telah menciptakan untuk manusia ni apa ni? Kan segala apa yang ada di muka bumi ni, semua Allah ciptakanlah. Kan maksudnya semua dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah yang mengadakan, bukannya sesiapa. Ya, itu maknanya lah. Okey. Al-ardi, kenapa dia baris bawah? Al-ardi kadang-kadang jumpa al-ardi ni dia al-ardu, al-arda.
Al-ardi sebab ada fi. Kan fi haraf, okay, fi itu haraf jar. Okay, fi itu haraf jar. Bila jar maksudnya apa? Jar maksudnya baris bawah. Fungsinya apa? Membaris bawahkan. Membaris bawahkan hujung isim al-ardi. Selepas ni kena murajaah balik tuan-tuan, apa itu jar, apa haraf jar, apa maksud jar, apa fungsi jar. Okay, fi itu jar, pada bawah fungsinya akan membaris bawahkan, ya, memajulkan hujung isim al-ard lepas ni, itu yang baca al-ardi. Okey, baik. Apa yang ada di bumi? Okay, tu kena fikir-fikir tu. Fikir apa? Khalaqa contohnya. Kan? Yang khalaqa contohnya. Warna hijau tu fi'il. Kan fi'il, kita kena cari apa. Lepas tu ada apa. Tu nanti kita akan terangkan. Tapi cuba lihat pada yang berikutnya ni, ataupun pada yang seterusnya lah, ya, jami'ah. Jami'ah ni saya kira kalau perasan banyak ya diulang dalam Al-Quran, jami'ah, dan dia kulluha mansubah, semuanya mansub fathah. Jami'ah, all, ya, semua. Fathah tu nan perasan tak? Ya? Kan? Banyaknya fathah. Tak pernah dengar lah jami'ah ni dia marfu' dhammah, jami'un, jami'in, macam jarang lah. Biasa jami'ah mansub. Ya. Jadi agak-agaknya kenapa dia mansub kat sini? Itu satu persoalan saya. Silakan kalau ada jawapan nak kongsi dalam box. Ya. Okey. Okey. Baik. Jadi tadi balik kepada soalan kita. Jadi apa pandangan tuan-tuan, ya, ibu ayah, kalau kita tanya jami'ah ni kenapa dia mansub? Jami'ah bukan satu. Banyak, ya, dalam korpus dia tunjuk ada 50, ada lebih kurang 50 diguna, dan semua mansub bil fathah. Kan? Kenapa? Kan umum gitu. Okay, kita cerita sikitlah. Jami'ah ni maksudnya semuanya, ya, semuanya. Okey, dia jawab mafhum bi. Okey, objek. Okey, terima kasih jawapan. Lagi tuan-tuan mungkin ada nak kongsi jawapan jami'ah. Kan kenapa dia mansub? Nanti kita cerita tu. Kat situ ada yang kata dia MB, objek. Tapi kita kena refer dalam buku i'rab lah. Ya, pada saya ni ada buku i'rab, dan saya ada refer juga beberapa buku-buku i'rab untuk kita nakalkan pada semua. Jadi kita dapat satu kesimpulan. Kenapa jami'ah ni dia apa? Dia mansub, pegang macam ni. Kalau saya tak kata wajib, ya, tapi kebanyakannya lah macam tu. Kalau jumpa isim, isim tu dia mansub. Isim tu dia mansub, maksudnya fathah di ujung. Contoh macam perkataan jami'ah, ya, dan perhatikan jami'ah tu, ya, kesemuanya ataupun dalam keadaan semuanya lah. Maksudnya Allah menciptakan, ya, segala apa yang ada di muka bumi ini, ya, dalam keadaan semuanya. Maksudnya semua ni ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala lah, bukannya ciptaan sesiapa. Itulah makna umum yang kita dapat grab. Kan? Tapi cuba tengok, kata jami'ah ni, isim dia tak ada alif lam, so dia kena tanwin. Kan? Kita belajar. Pegang. Kalau jumpa word set, biasanya
Ya, kalau jumpa word di isim, dia dia mansub fathah dan tiada alif lam. Ni biasa dalam kelas-kelas yang saya ajar, saya sebut begitulah, tiada alif lam. Kita nampak ya, kita nak kata jami'ah ni apa, MB ke dan seumpamanya, tapi perhatikan dulu, kalau ada ciri ini, kalau perkataan isim tu ada ciri dia isim mansub fathah, tiada alif lam. Ini dia punya keyword. Bila tak ada alif lam tu, kebiasaannya dia nak jadi apa? Dia ada perkataan yang isim tu, yang mansub, yang tiada alif lam, biasanya dia ada tambahan terjemahan dalam keadaan ataupun sebagai. Nanti sempat kita cuba tunjuk contoh. Kita kata apa? Dan dia tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam, ya, isim mansub tak ada alif lam, dan dia ada tambahan terjemahan tertentu, sebagai, dalam keadaan jami'ah ni bolehlah dalam keadaan semuanya. Ya, itu Allah ciptakan, ya, kepada manusia di muka bumi ni. Itu berkaitan tajuk apa? Kita pernah bincang, kalau isim tu dia mansub dan dia tak ada alif lam, Quran banyak sebut, contohnya khaufan, ya, khaufan dalam keadaan takut. Ayat tu tiba-tiba dia datang isim mansub khaufan, dalam keadaan takut, tak ada alif lam. Itu nak jadi apa? Hal. Hal ni yang kita biasa dengar Melayu, hal, keadaan, situasi. Ni saya punya masa dulu belajar, lecture ada tekan macam itulah. Jadi jami'ah ni dia mansub begini, dia fathah, kerana apa? Kerana perkataan tu jami'ah dalam keadaan semuanya. Maksudnya Allah nak kata Allah yang menciptakan, ya, untuk kamu manusia segala apa yang ada di atas muka bumi ni dalam keadaan semuanya lah ni Allah ciptakan. Maksudnya bukannya yang lain dan seumpamanya. Jadi jami'ah ini dia mansub. Jami'ah itu mansub kerana bertepatan dengan yang tadi kita sebut, dia masuk sini, hal. Kalau boleh tanya, hal ni banyak-banyak ni, ada yang jawab jami'ah ni maf'ulun bi, objek. Sangat-sangat bagus bila kita cuba macam tu. Maksudnya kita nampak paling-paling pun dia ke arah yang mansub lah, kan, mungkin tamyiz ke. Tapi saya bagi tips, kalau dalam keadaan macam tu kita hadap dia isim dan dia mansub fathah ke, dan dia tak ada alif lam, ini kena pegang. Ada kemungkinan besar, tuan-tuan, yang menyebabkan word tu dia mansub tu tak ada alif lam, sebab perkataan tu nak jadi hal, keadaan. Banyak-banyak ni dia boleh ada alif lam, dia boleh tak ada, tapi bila hal dia tak ada alif lam. Saya nak tunjuk satu, alang-alang kita murajaah tajuk kita, ataupun alang-alang kita bincang sedikit topik berkaitan hal. Hal ini bermaksud isim mansub yang fathah tak ada alif lam, yang bertujuan apa? Menerangkan sesuatu keadaan, menerangkan sesuatu situasi. Tak kira situasi bagi pelaku ke, situasi bagi objek ke. Nak tengok contoh tak? Saya tunjuk contoh kot. Ini satu. Ini waktu banyak lagi ni. Mana contoh nak tunjuk ni? Satu, saya pesan tuan-tuan sekali lagi pesanan ringkas, tolong dikongsikan link itu. Yang ikut, FB share banyak-banyak.
yang follow YouTube pun subscribe, yang follow Zoom link pun share dalam grup. Moga-moga ada manfaat pada kawan-kawan kita, pada kenalan yang kita kongsi. Biar pahalanya mengalir. InsyaAllah. Amin. Okey, saya share dulu mana nak tunjuk dengan tuan-tuan ni. Okey, hal 169. 169. Ini dalam buku saya lah. Saya tunjukkan satu. Tak pastilah. Ya, kita kata boleh nampak ke tak, tapi umum dia macam tu. Saya tunjuk contoh. Ya. Saya tunjuk contoh. 45 Ahzab. 45 Al-Ahzab. Yang lain ni macam tadi saya kata dia direct. Saya tunjuk saya tunjuk satu ayat ayat 21 lah ya, 21 Al-Qasas. 21 Al-Qasas. Cuma tak pastilah ya. Terjemahannya tu ada tak dia tunjuk, sebab kalau hal ni katanya ada terjemahan dalam keadaan sebagai begitu. Cuma dalam terjemahan ini wallahu a'lam tak pasti ya, dia ada tunjuk tak. Yang ini pun dia tak berapa tunjuk sangat, tapi perasan tak kat sini ya, ini ya, ini cerita tentang Nabi Musa keluar daripada kota itu ya, keluar daripada kota fa, lalu kharaja makhraj, keluar. Kharaja tu kataka, hujung baris atas ada huwa tu dia tu Nabi Musa keluar, makhraj keluar minha, ini daripada kota. Ha ni al-Madinah, ha ni al-Madinah tu penting belajar bahasa Arab. Ha ni al-Madinah muannas, mufrad, bandar, kota. Nabi Musa keluar daripada kota tu khaifan. Biasa tak dengar kalimah khaifan, khauf ya, takut ya, takut. Nampak tak khaifan ni tak boleh kata maf'ul bihi terus, tak boleh kata tamyiz ke apa. Cuba tengok ini ustaz tunjuk khaifan ni dia isim mansub fathah, tak ada alif lam, hujung kena tanwin, tak ada alif lam. Nampak tak? Maksudnya apa? Khaifan ni, khaifan tu, kata khaifan tu, dia mansub, ya, dia fathah sebenarnya sebab apa? Hal lah. Hal. Keadaan. Sebab khaifan tu dalam keadaan takut. Menceritakan keadaan, situasi Nabi Musa huwa dalam kharaja. Nabi Musa keluar dari kota khaifan, dalam keadaan takut. Jadi nampak tak cara mudah nak kenal hal? Khaifan tu hal, sebab hal dia isim mansub, tak ada alif lam dan sesuai kat situ. Tapi terjemahan dia terjemahkan dengannya dengan rasa takut. Dia terjemahkan dengan dalam keadaan pun boleh juga, dalam keadaan takut, dalam keadaan takutlah, ketakutan. Jadi itu sebab khaifan ni dia mansub ya, hal. Nampak tak? Dia tak ada alif lam. Macam itulah, ambil maklumat tu, ambil info tu, ambil, fahamkan, masukkan dalam jami'ah. Kesemuanya, dalam keadaan semuanya akan jami'ah. Sebab hal pattern dia lebih kurang sama. Kalau kita kata perkataan itu, i'rabnya hal, situasi keadaan. Baik. Okey, jami'ah kita kata dalam keadaan semuanya ataupun kesemuanya. Ini saya cerita daripada buku i'rab. Kita bukan interpret sendiri, kita bukan nokok tambah, boleh tengok daripada rujukan i'rab untuk cross check. Okey, baik. Kemudian khalaqa ni, khalaqa, kalau ditanya lah yang khalaqa tu, sebelum kita pindah ke ayat yang berikutnya ni lebih santai, lebih direct. Okey. Khalaqa tu tadi maksudnya apa? Khalaqa maksudnya
dia telah menciptakan. Ya, jadi bila fi'il kena cari apa? Fa'il. Kalau susah nak ingatkan Melayu dia lah. Ya, pelaku. Ya, pelaku. Siapa? Ya, pelaku. Fa'il. Untuk kata kerja khalaqa, menciptakan. Siapa yang menciptakan? Begitu. Kita tahulah siapa, kan? Tapi word yang mana? Ayul kalimah. Which word yang jadi fa'il? Belajar bahasa kena lalu benda-benda macam tu. Tak boleh layang begitu, tuan-tuan. Lama-lama ilmu yang kita sepatutnya dah nampak tu, tapi sebab penangan tak mengulang, tunjuk contoh pun kurang, ustaz pun tunjuk contoh kurang, lama-lama yang sepatutnya dah faham hilang macam tu. Kan? Fa'il dia tu yang mana? Fa'il ni kita belajar bentuk macam mana? Fa'il. Isim, marfu', dhammah, kalau ada. Ada tak sekarang isim marfu' dhammah? Tak ada. Kalau tak ada, apa second plan? Dhamir tersembunyi, mustatir dalam. Ambil, tarik keluar. Apa dhamir mustatir tersembunyi dalam khalaqa tu? Tarik keluar. Labelkan sebagai pelaku ni lah untuk kata kerja khalaqa, menciptakan. Apa dhamir dalam khalaqa? Tadi kan, Buih tadi cerita dah. Huwa. Dia tak dia lain. Kalau tumpu, dapatlah. Dia tak ada cerita yang tambah-tambah ni, tuan-tuan. Semua mengulang. Semua tajuk asas. Pola ayat, fi'il, fa'il, hal, jar, i'rab, marfu, mansub. Mengulang ni. Sesi malam ni. Perhati. Ya, dhamir tersembunyi. Kita kata dhamir mustatir lah dalam khalaqah huwa. Huwa ni siapa? Dia Allah Azza wa Jal. Dia Allah. Baik. Okey. Kita dah dapat fa'il dia. Ya, menciptakan apa? Kan? Khalaqa menciptakan. Ya, fa'il dia, siapa yang menciptakan? Allah lah. Iaitu huwa. Bentuk dhamir tersembunyi. Mustatir dalam. Khalaqa, sebab dalam formula kita dah mention banyak kali. Kita ada letak, kita ada tempelkan ni fa'il. Cari yang kedua. Dhamir tersembunyi. Lepas tu kena cari apa? Cari ciptakan. Mestilah ada ciptakan apa. Kan bila apa tu berkaitan maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. MB. Objek. Ciptakan apa? Pada ayat ni. Huwa sampai jami'ah satu ayat. Kenapa batas sampai jami'ah? Ustaz, kan kita faham thumma. Thumma ni apa? Kemudian. Thumma ni araf apa? Ataf. Thumma tu araf ataf. Ataf apa maksud ataf? Ataf sambung. Word dengan word. Ataupun Allah. Word dengan word ataupun jumlah ma'al jumlah. Maksudnya boleh berhenti sampai jami'ah. Nampak bila kita belajar bahasa Arab, bila kita belajar bahasa Al-Quran, tahu pekanan tu sedikit, kita punya tempat berhenti, sambung lebih selamat. Lebih selamat sebab kita faham kat mana sambung, kat mana nak berhenti. Dia tak boleh main pilih macam tu je. Nak berhenti pada jami'ah. Tafadhal jami'ah. Lengkap. Sebab ayat walladzi khalaqalakum fil ardi jami'a walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang telah menciptakan untuk kamu manusia, ya, segala apa yang ada di atas muka bumi ni, ya, semua ni Allah ciptakan kesemua ni. Itu satu ayat. Lepas tu sambung lagi macam tu. Okey, baik.
Jadi mana dia punya maf'ulun bih? Ada tak yang nak kongsi jawapan? Dia punya maf'ulun bih. MBD yang mana? Agak-agaknya ya, tuan-tuan mungkin ada nak kongsi. Mana saya tunjuk ayat? Ya? Mana dia punya maf'ulun bih? Kan? MB bentuknya macam mana? Okey, maf'ulun bihnya kum. Maf'ulun bihnya al-ardi. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Semua jawapan-jawapan pada tuan-tuan ni okey. Sangat-sangat bagus sebenarnya. Kan kita fikir. MB ni bentuk macam mana dia? Kalau tuan-tuan tengok dia dua ni je. Dia kalau nak meneka tu boleh, cuma nanti di akhir kena check balik tahu dengan formula masukkan either one. Antara satu ni. Tuan-tuan dah tahu dah. Ni saya sekadar nak tunjuk ni. Cuma cara tu nak kena betul. Jangan main ambil je macam tu. Maksudnya jangan kita ambil lepas tu tak semak pula, nanti lama-lama maklumat yang tepat kita tak dapat. Kan. Okey. Utamakan apa? Awal wahid, the first one ni, isim mansub. MB ni objek. Isim mansub. Cuba fikir, ya. Allah ciptakan apa? Kan. Dalam ayat ni. Word yang mana? Word yang agak-agak mana word yang menjawab ciptakan apa tu? Kan. Word yang mana yang akan menjawab ciptakan apa? Ya, Allah telah menciptakan, okey. Menciptakan dot kan, okey. Word yang mana? Sebenarnya MB dia kita kata dia bentuk isim mansub. Kan? Isim yang kata nama yang hujung mansub fathah. Tengok sekali jami'ah ni dah mansub, tapi dia hal. Satu word, satu i'rab, ini kena pegang. Jangan ni ustaz nak cari isim mansub ni. Ditengoknya jami'ah tu mansub. Jami'ah tu dengan halnya, dengan maf'ul bih, dia tak boleh macam tu. Satu kalimah, satu i'rab besar. Ni tuan-tuan pegang. Ya, kalau supaya terpandulah jawapan i'rab kita tu, meskipun kita bincang grammar je. Ya. Satu kalimah besar, satu kalimah macam jami'ah, satu fungsi besar. Perkataan Quran memang macam tu dalam i'rab kata Arab. Ya. Satu, saya ulangi, satu kata, satu i'rab besar. Jami'ah dah ada i'rab hal, mansub sebab tak ada alif lam. Cukup. Tak boleh tambah lagi jami'ah tu maf'ulun bih ke, tak boleh. Itu dah daripada qawaid yang kita belajar. Itu kena pegang. Ya, sebab mungkin ada yang fikir macam tu, tapi bila kita dah nampak ustaz kata satu kalimah terhad dengan satu fungsi besar. Jami'ah fungsi besarnya apa? Hal. Cukuplah. Nak kata jami'ah tu dia MB lagi tu tak boleh. Kalau mudhaf, contohnya lah, kalau mudhaf tu boleh lah, sebab mudhaf tu fungsi sampingan. Mudhaf bersandar, fungsi sampingan, itu boleh disebut. Dia fa'il, dia mudhaf. Dia MB, dia mudhaf. Sebab mudhaf ni fungsi sampingan, dia menimpil je. Kan dia bukannya fungsi besar. Macam fa'il, macam MB, macam hal. Tu kena faham lah, kena take note juga. Misalnya satu kalimah, satu fungsi besar secara umum ni. Jadi agak yang mana dia punya MB ya, telah menciptakan apa? Mana word yang satu word yang dijawab ciptakan apa tu? Isim mansub tak nampak kan? Mungkinlah dia tak nampak sebab word tu dia MB, tapi mungkin dia mabni ke, kebal ke, kan word yang mana? Ada buku i'rab, tengok. Saya saran tuan-tuan cross check.
Ada tempat kalau rasa okey terima terus, kalau rasa sama tengok balik pada rujukan, tanya asatizah lain ke. Kalau yang kita nak tahu maklumat tambahan je lah kan, macam tu. Yang ma ni, ma tu sebenarnya dia punya maf'ulun bi. Punyalah kita tak nampak kan, tadi kata isim mansub ustaz. Ma ni apa yang isim mansub lah, cuma tak nampak mansub dia sebab ma ni mausul dia mabni kan, mabni ujung dia tetap baris mati begini kan, baris mati. Sebab cuba fikir ma ni tadi, yang ma warna hijau tu maksudnya apa? Apa yang kan, ma tu maksudnya apa? Ma tu maksudnya apa yang. Jadi dia ma tu apa yang tu menjawablah umum dia bagi kata khalaqa kan. Ni dia Allah. Khalaqa, dia Allah telah menciptakan. Menciptakan apa? Ma, segala apa yang. Meskipun nampak pendek je, tapi cukup kita ambil ma tu. Boleh. Maksudnya ambil ma tu, labelkan ma tu dia isim mausul apa yang, dan dia di tempat MB, ya, di tempat maf'ulun bi. I'rabnya panjang lah, dia ada isim mausul mabni ala sukun fi mahalli nasab maf'ulun bi. Kalau kita tengok dalam buku i'rab yang syarah tentang ma ni, jangan sebut ma tu isim mausul yang mabni kebal ala sukun hujung baris mati ma. Dia bukan ma'a, ma'u, ma'i, tak ada. Dia di tempat fi mahalli nasab, di tempat yang nasab tapi tak nampak sebab kebal. Kenapa kena nasab? Sebab ma hakikatnya maf'ulun bi. Tu dia punya i'rab penuh je lah. Dia punya i'rab penuh. Tu dia. Okey, baik. Saya cerita umum je bahagian tu. Okey. Setakat tu macam mana kan penerimaan? Rasanya semua boleh. Kalau yang ada asas tu sangat-sangat kita dapat nampak lah. Maksudnya kalau asas kita baik, kita dapat nampak clear apa yang dikongsikan. Sebab tajuk asas, nak kenal hal, paling penting faham fi'il, fa'il, MB, kenal hal, pola ayat, fungsi i'rab. Baik. Kemudian kemudian ada kalimah thumma. Tadi thumma haraf ataf kemudian lah maknanya. Kemudian pun boleh. Kemudian. Lepas tu kalimah selepasnya, kita nak baca apa ya kalimah selepas itu? Yang alif hamzah wasal ni. Astawa ke, ustawa ke, istawa ke. Kita lihat pada huruf ketiga kan. Baris huruf yang nak bariskan word ni, hamzah wasal di awal, lihat pada baris huruf yang ketiga. Ketiga ta, baris atas, maka alif hamzah wasal kena baris bawah. Ni semua orang dapat. Ni saya sekadar inform pada ibu-ibu ayah-ayah untuk kita boleh mengulang kaji sikit lah. Okay. Istawa ni saya tak mahu cerita apa makna salafi, makna golongan salaf, makna daripada golongan khalaf, makna macam-macam. Sebab istawa ni banyak makna. Dia ada banyak makna, tapi saya cerita makna yang kita boleh ambil yang pertengahan lah. Makna yang pertengahan. Istawa ni sebab dia berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala. Istawa ni dia sama ya. Maksudnya istawa ni apa yang sama, dia asal begini, istawa ni jasanya istawa ataupun istawa ya. Nah, dia kataka juga kan, sebab istawa tu tadi kata hujung dia ada alif maksurah. Alif maksurah tu dia sama ada dia
dia sebenarnya baris atas, tapi dia tutup sebab ada masa hujung tu huruf sakit. Maka bila kita dah nampak ujung tu baris atas, menandakan istawa ni apa? Tetap dia kata kataka juga. Bukan kataka juga, tapi ujung baris atas, tapi tak nampak fathah muqaddarah, baris atas yang tidak nampak ataupun diandaikan ada, dan dia madhi yang ada huwa. Ini dia istawa ni dia sama macam khalaqa. Sama tu maksudnya bukan sama makna dia, bukan sama bilangan huruf dia, pattern. Betul tak? Khalaqa ujung baris atas, istawa ujung baris atas, tapi tak nampak. Dua-dua kata akal, fi'il madhi dalam ada huwa. Huwa tu dia Allah. Sebab bila terjemahan, jangan jadi pelik lah kalau terjemahan tu jadi panjang. Yang pelik itu bila tuan-tuan, bila kita ni tahu dah terjemahan tu panjang kan, tapi tak mau, kita rasa berat kan nak cuba faham word ni apa makna, word ni kita, itulah maksudnya mungkin bukanlah semua orang kita kata macam tu, mungkin ada yang berfikir macam tu, sekadar Quran ni untuk kumpul, untuk tempat kumpul pahala je lah, baca dah cukup lah. Kan kita nak belajar pun terjemahan ada, kita berpada macam tu. Itu yang sepatutnya kena elak. Bila macam tu lah nanti jadi semangat kita Quran tu, kita punya kecintaan Quran tu dia tak maksimum. Dan sebab kita membaca, lepas tu tengok terjemahan, jadi mana yang rasa indahnya tu. Macam itulah lebih kurang. Setakat apa yang saya nampak lah, tuan-tuan. Mungkin pendapat orang beza-beza kan macam tu. Okey, baik. Jadi bila kita nampak macam tu, istawa ni dalam terjemahan, macam tadi saya kata saya tak mahu cerita. Istawa ni dia ada makna salaf, ada makna berkaitan dengan golongan khalaf, banyak. Ada punya terjemahan tu macam-macam, okey, tapi saya ambil terjemahan yang biasa dalam terjemahan Quran, boleh tengok dia terjemahkan apa, dia Allah berkehendak menciptakan, macam itulah. Dia terjemahkan agak panjang, boleh tengok dalam terjemahan untuk rujukan. Okay. Dia terjemahkan berkehendak, istawa, ada huwa di Allah, kemudian di Allah berkehendak menciptakan. Saya ambil terjemahan terus daripada terjemahan yang saya ada sekarang ni untuk saya gunakan lah, macam tu. Jadi tak adalah nak cerita yang di luar daripada tu, okey. Saya tunjuk kejap. Dia terjemahkan apa? Berkehendak menciptakan. Dia macam tu, istawa ni. Istawa makna ada macam-macam. Tapi ini berkaitan dia Allah. Jadi saya kira yang lebih mudah kita faham, dia Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, yakni kita boleh kata menciptakanlah, menciptakan, menciptakan, berkehendak, berkehendak di Allah, berkehendak yakni menciptakan apa? Menciptakan ilah sama, ilah sama. Ilah ni ke tu tak perlu terjemah lah kalau kita dah ambil terjemahan berkehendak iaitu menciptakan, nak tambah ke tu nampak janggal pula dalam terjemahan Melayu ni. Terus terjemahkan as-sama, langit. Ada satu soalan, ini yang penting. Yang tadi makna istawa tu bergantung, kalau nak terjemahkan kalau tuan-tuan ada pilihan terjemahan sendiri dalam terjemahan, mungkin dia terjemahan lain. Macam tadi kita katalah istawa tu hakikat ni daripada sudut language maknanya ada bermacam. Tapi ni sebab berkaitan Allah, jadi yang sesuai dia Allah berkehendak yakni menciptakan langit, ilah sama, langit.
nak tanya. Ini satu poin cukup penting. Cukup penting. Apa dia tu? Okey. Istawa ni dia madhi kan? Kita kata dia madhi. Okey, madhi, dan dia bila kata madhi ada huwa. Istawa ni madhi. Istawa tu dia madhi, dia ada huwa. Okey. Jadi siapa yang berkehendak yakni menciptakan fa'il dia lah, kita fahamkan, iaitu tentulah Allah, huwa itulah kan, Allah huwa, macam tadilah, macam mana kita faham tadi khalaqa yang fa'il dia dhamir tersembunyi, dia huwa Allah, macam itulah istawa fa'ilnya siapa yang berkehendak menciptakan, Allah huwa dalam istawa. Kayaknya huwa yang ada difahami dalam istawa tu jadi fa'il dia kan, Allah, daripada sudut nahuan dia, daripada sudut nahu dia, i'rab dia. Okey. Lepas tu contohlah, contoh. Ni saya cerita contoh ni. Contoh, dengar dulu. Contoh. Okey, fa'il dia huwa. Okey, wah. Kalaulah istawa ni, istawa, kita ditanya mana dia punya maf'ulun bi. Apa jawapan tuan-tuan? Kan contoh istawa fi'il. Fi'il mestilah ada fa'il, dhamir tersembunyi huwa di Allah, mestilah ada maf'ulun bi. Kan? Dia ayatnya sampai as-sama'. Kenapa sampai boleh potong as-sama' ni ustaz? Sebab ada fa lagi. Sebab ada fa. Fa haraf ataf. Sambung lagi. Ayat dengan ayat. Ni yang kita biasa pesan apa? Kita biasa pesan boleh berhenti bacaan pada kata-kata yang sebelum ataf. Macam thumma ataf, boleh berhenti sebelum dia. Fa ataf, boleh berhenti sebelum dia as-sama'. Ini menampakkan apa? Bila kita ada asas bahasa, kita nak waqaf, nak berhenti, nak ibtidah, nak wasal dan seumpamanya jadi lebih memudahkan kita. Itu dia punya key dia. Kalau nak berhenti, kenal yang ataf, araf ataf, wa dan thumma, kemudian fa, lalu au ataf. Kalau jumpa ni ataf, boleh berhenti pada sebelum ataf tu. Macam berhenti pada jami'a, as-sama', sambung, sebut yang ataf tu. Thumma, macam tu. Cara dia lah. Okey, baik. Jadi kalau ditanya untuk istawa ni, kan, mana dia punya maf'ulun bi? Dia tak boleh lari daripada dua tu. Ada tak isim mansub? Jadi kata beria tadi ustaz tunjuk maf'ulun bi itu isim mansub kan, ataupun dhamir melekat. Ada tak? Kita tengok contoh kat sini kan. Sekejap ni, Allah, buka apps lain pula. Okey. Okey, jadi istawa ni sampai as-sama' kan, as-sama'i kan, sebab as-sama'i ni langit araf jar, sebab dia balik bawah ada ila itulah araf jar tu. Jadi ada tak isim mansub sampai as-sama' ni? Isim mansub sampai as-sama', janganlah tengok fasawahunna ni ayat lain. Sebab tadi kata fa ni ataf. Lalu fa ataf ni kan sambung ayat istawa ila sama', sambung dengan ayat sawahunna sab'a samawat, dia sambung. Itu penting. Faham partikel kecil tu bantu kita. Bila elemen kecil tu dapat kumpul, lama-lama kita dapat faham keseluruhan macam tu. Okey. Jadi istawa ila sama', balik kepada tadi maf'ulun bi. Kan? Menciptakan apa? Memang nampak nanti mungkin ada yang jawab. Mungkin tuan-tuan akan kata as-sama' ni kan. As-sama'. Tapi as-sama' ni dia
Kalau kata as-sama' tu dia maf'ulun bih, langit, memanglah Allah cipta, Allah berkehendak, yakni menciptakan langit. Ya, as-sama'. Okey. Tapi adakah word as-sama' tu boleh jadi maf'ulun bih? Sedangkan maf'ulun bih dia mesti isim mansub. Nampak mansub fathah ini majrur. Maksudnya tak boleh. Maksudnya ada apa? Ada tasodum. Maksudnya ada percanggahan. Kita tahu maf'ulun bih mansub, tapi kita kata as-sama' MB. As-sama' majrur baris bawah. Maksudnya tak boleh. Isim mansub tak ada. Dhamir melekat ada tak? Melekat dengan fi'il ke? Ada tak? Kita kata tak ada juga. Akan tak ada. Sampai as-sama' ni tak ada. Tak ada. Maksudnya apa? Maksudnya istawa ni, ya, fi'il apa? Fi'il yang tidak memerlukan kepada maf'ulun bih. Maksudnya tiada MB lah. Tiada MB. Bila kita kata istawa, fi'il yang tidak memerlukan kepada maf'ulun bih, itu berarti apa? Itu berarti bahawa fi'il istawa tiada maf'ulun bih. Macam mana nak kenal? Saya bagi tips sikit. Dia kalau ni tak kata wajib juga, tengok kalau jumpa fi'il bersebelahan dia, sebelah dia ada macam haraf jar ke, ya, tapi bukanlah wajib, dia pun kena tengok juga. Kan macam contoh kalau kata macam tu, ya khalaqa ni dia fi'il madhi, MB dia tadi objek dia yang ma tu, dia punya maf'ulun bihnya yang ma tu, apa yang tu, maksudnya khalaqa ni menciptakan apa yang ma ada MB, meskipun dekat-dekat dia ada haraf jar lah. Yang ini khalaqa lakum ni kita kata dia ada maf'ulun bih, meskipun dekat-dekat dia adalah. Maksudnya yang ini special case lah. Yang kita kata secara umum, kalau nak nampak fi'il tu dia tidak memerlukan MB, tiada MB, biasanya dia lepasnya ke ataupun bersebelahan je ke, dekat-dekat fi'il itu ada haraf jar, ada haraf jar. Ini saya kira tips yang kita boleh guna. Nampak tak? Istawa ni dia fi'il, sebelah dia dekat je ada haraf jar ilah. Sebenarnya fi'il istawa ni dia tidak memerlukan kepada MB secara langsung direct. Dia tak ada MB. Istilahnya fi'il ni kalau tak ada maf'ulun bih, tiada ada sebab apa kalau tiada? Tak ada. La kan la, fi'il la, saya guna istilah yang mudah faham ya, fi'il la, kita kata tak ada maf'ulun bih lah, fi'il la yang tak ada maf'ulun bih, dia maksudnya apa? La lazim. Istilahnya lazim. Fahamkan macam tu. Dia ada fi'il muta'addi, fi'il lazim, fi'il naqis, fi'il tam, fi'il jamid, fi'il ghair jamid. Tu istilah kita tu. Nak kena tambah juga supaya nampak. Kalau nak senang faham, ya, maksudnya Ustaz kata kalau nak kenal fi'il tu, dia fi'il tu berdekatan dia. Berdekatan dia ada haraf jar ataupun bersebelahnya ada haraf jar, maka fi'il tu dia tak memerlukan kepada maf'ulun bih. Fi'il tu tak ada maf'ulun bih. Macam contohnya istawa, dia dekatnya ada ilah, dia itu fi'il yang tak ada maf'ulun bih lah. Bila fi'il tak ada maf'ulun bih, fi'il la maf'ulun bih, la maf'ulun bih, la lazim. Ambil yang la tu. Kalau nak mudah faham, fi'il lazim, la lazim, maksudnya la
Lazim itu la maf'ulun bi, fi'il yang tiada maf'ulun bi. Macam itulah. Okey, sedikit dia punya kita kata bentuk dia. Okey. Fasawwahunna sab'a samawat. Okey. Kita dah 9:20. Okey, macam mana? Fasawwahunna sab'a samawat. Ini semua nanti kita boleh bincang. Kita boleh bincang tuan-tuan dalam sesi yang berikutlah. Kita nak bukakan macam tadi kata nak buka untuk kalau ada soalan. Kalau tak ada mungkin boleh sambung sikit. Okey. Ya, fasawwahunna sab'a samawat. Baik, silakan kalau ada apa-apa tuan-tuan nak tanya ke. Ya, sebelum kita yelah sambil-sambil tu kalau tak ada ni saya sambung sikit. Kan. Muta'addi, okey. Ya, kalau muta'addi tu dia maksudnya fi'il yang ada maf'ulun bi. Silakan Haji Rashid dengan soalannya. Silakan Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak berkait dengan yang kita belajar hari ini. Kalau kita sebut macam jazakallahu khairan kasiran. Jazakallahu khairan kasiran. Kita selalu sebut gini. Dia jumlah fi'liyah. Betul. Jaza tu fi'il, Allah tu fa'il dia. Betul. Tu maf'ulun bi. Khairan kasiran tu dia punya hal, Ustaz. Ini Haji kena pegang satu lagi formulanya tu. Sangat-sangat bagus bila Haji Rashid tanya macam tu. Okey. Khairan kafira tu Haji dia akan jadi sebab jaza ni kita kena faham. Kita kata jaza ni maksudnya membalas. Kan membalas. Jadi bila membalas ni dia ada 2 MB. Satu balas kepada siapa? Balas kepada ka. Ka tu jadi maf'ulun bi sebab dhamir melekat dengan dhamir ada bersama dengan fi'il. Yang khairan kat sini memanglah dia tak ada alif lam, so nampak macam hal lah kan, macam tadi Haji kata khairan tu dia tak ada alif lam, dia hal lah. Tapi situasi ni dia lain. Sebab kenapa kata lain? Sebab jaza ni Haji, dia membalas ni dia perlu 2 objek yang dia transitif kepada 2 objek direct ala tul. Sebab balas kepada siapa kan, satu balas kepada siapakah engkau. Balasan apa? Balasan baik ke? Apa balasan apa? Jadi balasan apa tu kebaikan lah. Kan kebaikan. Khairan. Maka khairan ni dia kenapa mansub? Sebab khairan ni dia kebaikan dia mansub sebab dia maf'ulun bi juga. Tapi yang kedua, MB pertama kepada siapakah engkau? Apa balasan dia? Apa jaza dia? Balasan kebaikan, khairan, kebaikan yang banyak, kathira. Kathira tu jadi kita kata jadi sifat lah, sifat tawar. Kasiran tu naat je lah. Betul Haji Rashid. Kathiran tu dia banyak, dia akan jadi sifat naat, dia just tawabik lah kan. Sebelum khairan tu dimansub, maka kathiran tu pun dia mansub jugalah bil fathah. Tapi khairan tu memang dia tak ada alif lam. Nampak tadi macam kita bincang macam hal, betul. Tetapi tak dilupakan juga dia sebab isunya lebih kepada jaza tu pula sekarang. Jaza memang standard jadi 2. Tu sebab kalau sebut jazakallah, ni setakat apa yang saya belajar lah ya tuan-tuan. Kalau sebut jazakallah, dia tak lengkap. Allah, inilah semoga Allah membalas kepada engkau. Balas apa? Balasan baik, balasan apa? Jadi tu sebab kalau sebut jazakallah, tambah sikit khairan. Kalau sebut jazakallah, dia
setakat apa yang kita faham lah kan ya. Jazakallah, satu doa, semoga Allah yang membalas kepada engkau. Balasan apa? Khairan, balasan baik yang banyak, kathira. Sebab Nabi pun dan kita biasa dengar pun jazakallahu khairan. Ada fi'il di Allah, ada fa'il di Allah, ada MB pertama kepada engkau, balasan apa? Balasan kebaikan, khaira, begitu sebenarnya. So kasiran tu naat, dia punya khairan tu man'ud dia Ustaz. Betul Haji. Kita kata khairan tu dia khairan tu jadi maf'ulun bi, dan dia maf'ulun bi kedua khairan tu, dan dia man'ud. Kita kata man'ud ataupun mausuf. Yang itu bolehlah kita masukkan sebab itu fungsi tambahan, dia boleh merge sekali dengan maf'ulun bi untuk khairan tu. Macam tu. Okey, syukran Ustaz. Okey. Fuad. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Silakan Puan Amnah ya. Saya nak tanya. Wasahlan. Saya nak tanya sekali lagi pasal istawa tu. Ada tak fi'il lain selain pada istawa yang tak ada MB? Okey, sangat-sangat bagus soalan Puan Puan Amnah. Okey. Maksudnya ada tak fi'il lain yang tak ada MB Puan ya? Betul. Okey, maksudnya nak datangkan contoh lah, betul tak? Yalah, macam selain pada tu, kalau ada lah Ustaz, saya pun tak tahu. Betul lah, okey. Tadi Puan Amnah ada dengar tak kita ada sebut cara? Kan cara kita tahu sebab Ustaz kata sebelah tu ada huruf jar. Okey, so kita ambil cara macam tu kot. Kan ni Okey. Bukan special untuk istawa sajalah ya Ustaz. Dia boleh apa-apa Puan. Macam tu. Okey. As long as ada huruf jar tu sebagai guideline lah, betul tak? Betul. Okey, thank you Ustaz. Okey, kejap ni saya cuba tunjuk kalau ada kat sini. Tapi tadi macam Puan Amnah kata, betul, dia bukan untuk istawa je apa-apa pun. Tapi bila fi'il tu qarib ataupun bijanibiha, bersebelahnya ataupun berdekatan fi'il tu ada haraf jar, ada kemungkinan besar fi'il tu dia tak ada MB lah. Kalau kita tengok isim mansubnya tak ada, DMDF-nya tapi kena cek dululah kan, kalau fi'il tu lepasnya ada haraf jar tapi ada macam isim mansub ke, itu mungkin dia ada MB lah. Tapi kalau jumpa fi'il lepasnya ada haraf jar, cari isim mansub pun tak ada, DMDF pun tak ada, maksudnya itu lepas tu pula lepas fi'il tu ada haraf jar, lagi kemungkinan besar lah bahawa fi'il tu lazim, dia tak ada maf'ul bih, macam tu. Ustaz, saya tadi confused tau sebab saya ingatkan haraf jar tu membaris bawahkan isim kan. Betul. Saya expectkan samak tu as MB tau, walaupun ada huruf jar sebelumnya. Itu yang saya a bit confused tu. Okey, sangat-sangat clear Puan nak kata macam tu kan. Tapi yang macam kita kata Puannya, as-samak ni dia maju. Memang nampak kalau ikut Melayu berkendak menciptakan langit lah. Tak masalah langit tu, as-samak tu MB. Itu cara kita faham. Tapi Puan kita kena stick. Maf'ulun bih mesti okey. Maksudnya kena nampak Alright. Okey Ustaz, saya faham dan maknanya kalau any fi'il yang sebelahnya ada huruf jar, maka dia tak adalah MB biasanya macam tu kan. Biasanya. Walaupun selepas haraf jar tu ada isim. Betul. Contohnya saya tunjuk satu kat sini, mungkin Puan Amnah dengan ibu ayah lain boleh jadikan jadi kita punya contoh juga. Nampak tak ada yu'min di sini? Okay, kita kata yu'min ni dia mudhari' lah, anta, lepas tu ada dhammah, ya. Mungkin di sini nanti kita akan kena cari dia punya fa'il senang kan, huwa semua. Tapi bila sampai MB kita tengok isim mansub tak ada. Dhamir melekat dengan fi'il tak ada. Dhamir lekat dengan fi'il tak ada. Nampak tak? Lepas yu'min ni dia ada buahnya. Okey.
Ya, Ustaz, saya Ustaz katakanlah tak ada ilah tadi. Let's say kan, istawa okey. sama. Okey tak? Boleh tak sama tak SMB? Katakanlah tak ada ilah. Boleh. Itu yang tadi saya confused tu Ustaz. Kan saya rasa macam sama SMB without realizing ilah tu ada kat situ. Okeylah, saya belajar something new lah pagi petang malam ni. Okey, baik. Okay, terima kasih. Sama-sama, baik. Jadi cukup untuk setakat tu. Yang selebihnya ni, yang sawahuna dan berikutnya tu nanti kita boleh bincang. Tapi minggu depan insyaAllah kita cuba masuk tajuk luar dengan tuan-tuan. Dan selebih nanti boleh ikutlah kita punya rakaman dan juga nota kita kalau sesiapa yang mungkin tertinggal dan seumpamanya boleh rujuk balik pada rakaman. Baik, saya sempat raikan tadi soalan Najib Rashid, mungkin tak ada apa-apa lagi. Tadi soalan Pak Mena pun kita dah respon. Moga-moga ada manfaat dengan tuan-tuan untuk muhadarah malam ni. Kita mengulang lebih malam ni. Kita tak ada masuk tajuk baru. Semua tajuk yang dah pernah belajar. Jadi tengok baik-baik nanti nak guna. Contoh pun banyak kita tunjuk. Hal, fa'il, MB, pola ayat, kenal kata akar, kenal bentuk fi'il, i'rab, marfu', mansub, maju, kita cerita apa yang ada pada ayat. Okey. Saya kira cukup untuk setakat tu dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi dengan tuan-tuan. Kalau tak ada apa-apa, kita akhiri kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salam Ustaz. Terima kasih.